Okey, untuk sesi ni InsyaAllah saya akan tunjuk juga cara untuk kita nak bina apa nama ni schedule untuk water plumbing. InsyaAllah. Okey. So boleh nampak ke saya punya ni slide presentation ni? Boleh, sir. Boleh Okey, so hari ni saya nak kongsikan ataupun nak brief on final task bagi DQS 201 iaitu elemen water plumbing. Okey, dalam elemen water plumbing ni dia perkara yang pertama yang you all kena faham adalah dia punya, sebelum ni dalam lecture saya ada beritahu antara yang you all kena tahu adalah dia punya scope. Scope dia. Dia bermula daripada mana dan dia berakhir daripada mana. So itu penting supaya kita dapat kira kuantiti yang ada dalam scope yang kita masukkan tadi. Okay, so since you all dah tahu scope, okay, ini adalah contoh plumbing schedule. Plumbing schedule. Okay, so dalam plumbing schedule ni kalau you all lihat, pertama dia akan letak dia punya apa nama ni nama-nama pipe dia. Okay, seperti sikit maklum incoming ni apa maksud incoming? Incoming pipe yang masuk. Incoming ni biasa dia bermula daripada meter. You all boleh take note lah ya. Dia bermula daripada meter hinggalah pergi kepada apron sebelah rumah kita. Kan? Therefore dia ada excavate trench ni. Dia korek tanah. Okay. And then dia ada laid in trench. Laid in trench ni biasanya pipe ni dia akan pergi ke kitchen. Sebab you all belajar BS semester lepas, untuk kitchen dia akan menggunakan direct tapping. Maksudnya dia tak guna air dalam tangki. Dia guna direct tapping. Okay, therefore dia ada laid in trench. Laid in trench ni laid under hardcore. Pertama excavate. Excavate ni tujuannya nak letak pipe laid in trench ni. Seterusnya dia ada untuk apa nama ni laid under hardcore. Under hardcore ni untuk ke kitchen. Silap tadi. Okay. Under hardcore ni pipe yang ada dekat bawah lantai dapur you all. Kan? Dia nak masuk lagi saya check. Okay. Patricia. Okay, ada 10 orang. Ya, Alhamdulillah. Ada 9 ke 10 orang di sini. Okay, so incoming ni tadilah saya bagi tahu yang baru masuk ni. Incoming ni adalah daripada meter, dia pergi ke tepi rumah kita, dia masuk ke kitchen dan dia naik pergi ke apa nama ni, dia naik pergi ke tangki air. Okey. Untuk kebiasaannya ada yang masuk lagi Okey. Ada yang masuk lagi. Okey. Alright. So ini incoming. Incoming, okey. Yang keduanya adalah raising pipe. Raising pipe ni dia adalah pipe yang mana lebih kurang sama dengan incoming ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pipe raising ni biasanya dia merujuk kepada apa nama ni, pipe daripada ground naik secara vertikal pergi kepada water tank. Okey, please take note lah. Raising pipe ni daripada maksudnya tepi rumah you all kan. Let's say lah rumah 2 tingkat kan. Dan tepi longkang kat rumah tu dia ada naik ke atas, naik ke atas bahagian apa kita punya dinding dan dia pergi kepada water tank. Itu sebab dia ada cheese in brick wall. Dia duduk di dalam brick wall kita. Dan ada part yang dia freestanding. Freestanding ni kat sini. Ni nampak dia duduk dalam brick wall dan ada sedikit freestanding di sini. Yang mana dia tak duduk kat mana-mana lah kan. Dan dia fix to brick wall sekiranya ada. Fix to brick wall bermakna dia on surface of brick wall.
MCS inlet wall ni dia berada di dalam. Okey. Ini pipe yang saya maksudkan ini adalah pipe yang daripada water meter pergi ke kitchen tadi, pergi naik ke tank. And then kita ada distribution pipe. Distribution pipe ni adalah pipe yang mana daripada tangki pergi distribute air ke bilik air bathroom 1, bathroom 2, bathroom 3. Kalau kita lihat distribution pipe bermula daripada selepas tangki dia pergi kepada toilet or kitchen, toilet yang memerlukan bekalan air. Boleh clear di situ distribution pipe. Okay. And then kita ada overflow pipe. Overflow ni tujuannya adalah untuk nak release air sekiranya kita punya ball valve tu tak berfungsi. Ini nampak tak? Satu overflow macam pipe yang tergantung bahagian atas, yang mana pipe ni function dia adalah sekiranya dia punya ball valve kat sini gagal berfungsi, jadi air tu akan sentiasa masuk kan. Air akan sentiasa masuk. So untuk mengelakkan daripada limpahan yang teruk, dia akan ada overflow pipe kat sini. So function dia tadilah untuk nak discharge air keluar daripada tangki air berlebihan. Okey, itu adalah basic yang ada dalam kita punya plumbing schedule. Okey. And then kita ada sikit lagi kat sini, dia bagi contoh incoming pipe. Okey, tengok meter ke building. Jarak dia berapa banyak? Excavate trench. Okey, lead in trench. Sebenarnya dia macam redundant ni. Excavate trench and lead in trench, dia nak menunjukkan excavate ni, let's say lah kita perlu excavate tanah sebanyak 2 meter. So pipe yang ada dalam tanah ni sebanyak 2 meter lah. Ni kerja-kerja untuk excavate. Ni kerja-kerja pipe ni. Ni pipe. Ni excavate, ni kerja excavation. Kerja-kerja excavation. Kerja excavate, dan baru kita letak pipe. Ni pipe, nampak dekat atas ni pipe. Dia merujuk kepada pipe sebenarnya ni. Alright. So, okay. Maksudnya kalau kita punya meter, jarak dia 2 meter daripada ke bangunan, 2 meter. So, kita perlu excavate 2 meter. Excavation saja 2 meter. Tapi untuk pipe, banyak mana? 2 meter jugalah. Nampak? Ya. Okay, yang ni raising pipe ni tadi dah. So, kita okay. Then location. Alright, ada yang nak masuk Okay. So ada 11 orang. Okay. So saya harap apa yang penting dalam kerja-kerja water plumbing ni adalah you all faham cara nak buat dia punya table. Daripada situ you all boleh boleh understand dia bermula daripada mana, dia akan berakhir daripada mana, dia punya stages tu. Sebab kita dah ada dia punya apa nama ni, incoming pipe, raising pipe, dan distribution pipe, dan juga overflow pipe. Itu komponen kita pembahagian dia. Pembahagian. Alright. So seterusnya kita akan lihat drawings. Okay, drawings kalau water plumbing ni, macam saya beritahu lecture sebelum ni, memang dia datang drawings tu dibuat oleh mechanical punya engineer. Dia akan lukis apa semua. Okey, ada kalanya BQ dia terus buat sekali. So QS tak payah buat BQ lah. Tapi tak apa, kita kena dapatkan knowledge ni lah. Dalam kita nak measure ke water plumbing, pertama kita kena ada dia punya layout plan. Okey, pertama kita kena ada layout plan. Yang dia nak masuk lagi. Okey, ini adalah layout plan. Layout plan maksudnya menunjukkan susunan tu bangunan untuk ground floor plan dengan first floor plan. Okey, first floor dengan ground floor. Nanti saya zoom kan. So kalau tak nampak floor plan ni, bagi tahu Okay, first kita tengok dulu apa drawing yang dibukakan untuk kita. Okey, keduanya dia ada schematic diagram. Schematic diagram ni you all tak boleh measure kat sini. Nampak tak? Not to scale. Kalau dia bagi tu okey lah, boleh lah ambil. Kalau dia bagi boleh ambil. Tapi kalau nak measure on kat sini tak boleh. Cuma you all, apa yang membantu di sini adalah you all boleh tengok laluan pipe tu daripada mana ke mana. Kita tengok
water meter di sini, kan? Nampak dia pergi ke sini 2 meter. Let's say lah dalam table contoh saya bagi tadi 2 meter contoh. So dalam excavation ada 2 meter kat sini. 2 meter excavate kat sini. Kan? Ya? Ada 2 meter kat sini. Nampak dia terus pergi ke kitchen, ada sikit ke kitchen. Selebihnya dia akan naik pergi ke tangki air ke atas ni. Nampak? Dia turun, dia naik, terus pergi sini. Di bahagian atas. Kan? So di sini you boleh tengok dia punya pergerakan pipe tu. Bahagian-bahagian dia. Tapi nak measure kat sini tak boleh. Seterusnya, dibekan dengan section. Section ni function dia adalah untuk apa dia? Section ni tujuannya adalah untuk kita apa nama ni? Dapatkan ketinggian ataupun panjang pipe yang mana melibatkan vertical punya pipe. Pipe ni ada dua lah, satu vertical, satu horizontal. Yang mendatar, yang menegak. Kan? So itu you all kena tahu. Okay, balik kepada drawings kita. Okay, yang ini adalah part yang vertical. Alright. Okay, dalam untuk kita nak measure, first sekali, you all lihat meter air kat mana? Meter air berada di bahagian sini. Okey, jadi skop kita adalah bermula daripada meter hinggalah ke toilet. Terus kita nak tengok dia punya apa dia? Dia punya tengok jadual ni. Incoming pipe. Nampak meter tu building incoming. Jadi incoming kat sini adalah bermula daripada meter dia pergi terus ke tepi bangunan. Nampak ke tepi bangunan? Okey. Zoom sikit lagi. Nampak? Dia terus pergi ke bahagian tepi bangunan. Jadi kat sini you all dah dapat dia punya incoming pipe. Incoming pipe panjang dia, okey, kat sini lebih kurang 7 meter, plus lagi 4.5 meter, plus lagi 2.8, plus lagi dia punya 2.2, plus lagi sebahagian kat sini you all boleh sikit. So kalau boleh, kalau yang ada hard copy tu, boleh highlight kan. Panjang ni berapa. Anak panah ni menunjukkan laluan air secara ni lah, laluan air masuk lah. So dia stop kat sini. Nampak dia stop sini. Bila dia stop kat situ, okay, nampak kita dah boleh kira dia punya incoming pipe. Dia nak masuk. Okay, so kita boleh nampak lah. Okay, bagus saya fahami tu. Apa nama ni? Tunjuk. Dia punya ni. Okay, terima kasih. Okay. By the way, saya kebetulan you all ada kat sini, ada beberapa ni. Saya dengar ada yang group you all ada ponteng kelas construct so make sure kelas saya jangan ponteng lah ataupun kelas construct tu make sure next time tu attend lah kalau ada masalah internet bagi tahu dekat pesara yang mengajar Okay, so kita sambung sikit. Bukan saya fahami orang lain kebetulan tengok ramai ada ni 14 orang. So saya bagi tahu lah. Okay. Alright, boleh dengar suara saya? Okay. Boleh. Terus seterusnya. Okay, boleh dengar Jadi kita dah dapat dia punya apa nama ni, distribution, incoming pipe. Okay, incoming pipe. Sini sampai sini. Nampak? So the incoming pipe tu kan, dia stop di sini, so dia naik ke atas kan, dia stop kat tepi rumah ni, dekat dinding rumah. So dia naik pergi mana? Sekejap lagi kita akan tengok dia naik pergi mana. Okay so daripada sini, okay, kita lihat daripada situ dia stop. Nampak tak kat tepi ni? Nampak tak dekat ni meter tadi saya tunjuk, dia stop di naik atas. Okay, yang ni untuk raising pipe. Okay, so dia naik atas, dia pergi ke tangki air. Jadi daripada ground floor, okay, daripada ground floor, okay, dia naik 3 meter, dia naik 3 meter 50 mm. Okay, ditambah sikit yang sini,
tinggi tank ni let's say 1 meter lah kan. Tinggi tank ni 1 meter, jadi 3 tambah 3 tambah 1 jadi 7 meter lebih lah dia punya panjang pipe untuk raising. Boleh? Okey. Panjang pipe untuk raising tu dia pecah pula. Nampak ni, raising ni yang mana duduk dalam brick wall 3 meter lebih kan, 3.05, 3.05. Kan? Selebihnya kat mana? Freestanding kita tambah sikit. Sebab apa dia tak tergantung kat mana-mana, dia tak fix kat mana-mana. Kan? Let's say 1 meter kat sini. Boleh? Boleh Okey, cun. Seterusnya, dah nampak lah yang tu. Seterusnya, kita nak lihat apa nama ni, dia punya bekal apa tu, distribution pipe. Okey, distribution pipe dia bermula daripada water tank, dia pergi ke okey, dia untuk distribution pipe, nampak ada ni raising pipe ni, raising main ni. Raising main ni adalah pipe yang naik ke atas. Okey, pipe yang naik ke atas untuk supply ke dalam tank kita. Okey, daripada tank ni, kalau you all lihat, ada anak panah keluar. Anak panah ini adalah air untuk apa dia? Untuk distribution. Dia ada dua ni. Satu dia keluar belah sini, dia pergi kepada buff 2 dengan buff 1. Okey. Satu lagi dia pergi ke arah sini. Ni. Dia tak ada lah pula pergi, dia tak mention okey buff 3. Dia mention kat situ buff 3. Okey. Okey, yang ini dia akan turun pergi kepada buff 3. Buff 3 tu dekat mana? Dekat ground floor. Okey, siapa duduk rumah teres dia lebih kurang macam ni lah. Rumah teres dua tingkat kan. Tangki dekat bumbung, daripada bumbung tu dia turun balik pergi ke bawah dekat bathroom 3. Kat atas bathroom 1 dengan bathroom 2. So, di sini you all lihat ada nampak pipe terkeluar ni, ada anak panah. Ini adalah menunjukkan laluan pipe. Okey. Laluan pipe untuk distribution. Besar sangat. Okey. Laluan pipe nampak ni, satu dia keluar ni. Dia pergi kepada bath 2 yang mana dia pergi kepada shower. Okey. Dia pergi kepada water closet. Nampak ni. Laluan dia pergi kepada shower dan juga water closet. Sekiranya tak jelas dia punya laluan pipe tu, you all buat assumption sahajalah. Maksudnya pipe distribution ni kepada bath 2, bagi tahu dia duduk dalam brick wall, dia chase in brick wall. Okey, itu saya boleh terima, tak ada masalah. Maksudnya you all faham kan? Maksudnya pipe yang keluar daripada sini nak pergi kepada bath 1, bath 2. Okey, dia ada sikit dekat ceiling kan. So ada, lepas tu dia masuk dalam dinding. So you all assume yang mana pipe ni dia chase in brick wall. Tak ada masalah. Letak dalam query list. Please take note apa yang saya cakap ni. Letak dalam query list then settle. Untuk apa chase in brick wall dekat bath 1 and bath 2. Manakala bath 3 ni dia jauh perjalanan dia. Bath 3 ni dia lalu ikut sini, lalu ikut ceiling lalu atas ceiling. Okey, bath 3 ni jauh perjalanan dia. Bath 3 ni dia lalu ikut ceiling. Okey, lalu ikut ceiling. Yang you all nampak ni dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Okey, you all boleh lihat di sini. Dia turun sampai bawah ni. Dia pergi kepada shower, dia pergi kepada WC. Kalau ada wash hand basin, dia pergi kepada wash hand basin. Okey, so tak banyak lah, maksudnya itu sahaja yang you all kena kira. First, you all buat dulu dia punya apa nama ni, dia punya schedule. Dan daripada schedule barulah pergi kepada dia punya slip sort. Slip sort ni contoh-contoh pun dah ada, you all boleh gunakan. Okey. Untuk kedua saya nak kongsikan berkenaan dengan fittings kan. Fittings ni dia measure as extra over. Macam mana kita nak tahu ada fittings? Okey, untuk nak tahu ada fittings, kat mana ada T, kat mana ada L, kat mana ada reducer kan.
Sebagai contoh saya bagi kat sini. Okey, di sini kalau kita nampak laluan pipe ni, ada nampak pipe ni bend, ada bengkok ke arah sana kan, 90 darjah. Bermakna sini ada bend. Daripada sini dia turun ke bawah, sini ada L. Bend lah L lah, sini ada L, sini ada L. L ni turun ke bawah lah kan. Okey, lepas tu kat sini ada L, kat sini mungkin ada T kan. So untuk fittings you all boleh buat release our assumption sekiranya tak sure yang ni nak pakai apa dia kan, nak pakai T ke L ke kan, tapi dia dah jelas kat situ. Okey, selain daripada tu you all boleh lihat di sini kat mana diagram ni. Diagram ni membantu untuk you all calculate dia punya fittings. Okey, untuk fittings you all boleh tengok dekat diagram ni. Kalau you all lihat diagram ni, dia ada nyatakan dia punya diameter. Diameter untuk pipe. Okey, diameter pipe. Okey. Nampak ni 25 mm diameter resin. Dia sampai atas 25. Overflow 40. Pipe dia besar sikit. Tangki kira takkan tangki. Ya, kena kira juga. Tangki measure dalam unit number je lah. Right. Okey. Lepas tu ni scour pipe ni you all boleh masukkan lah measure in numbers ataupun as item lah, tapi describe lah dia punya ni. Scour pipe ni tujuannya untuk nak bersihkan tangki ni. Okey, berbalik kepada fittings. Kat sini you all dah boleh dapat jumlah fittings berapa. Sini ada T. Okey, sekejap. Okey. Okey, so dekat sini juga, dekat schematic diagram ni you all boleh tengok apa nama ni, fittings dan juga valve Yang ni kalau you all lihat dia macam apa nama ni, simbol ni adalah menunjuk kepada dia punya stop valve. Okey. Ni stop valve. Tujuan stop valve ni tujuannya apa dia? Untuk kita nak buat maintenance kepada ni lah pipe lah. Sekiranya pipe bocor kat mana-mana, kita boleh lock dia punya, tutup dia punya laluan air dan boleh buat maintenance. Okey. So penting juga schematic diagram ni tujuannya untuk you all check dia punya fittings, dia punya valve. Okey. So ada soalan tak dekat ni? Ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, ni let's say nak tanya, tapi kalau let's say ada macam bocor ke rosak pipe dalam brick wall tu kan, dia punya maintenance kena pecahkan dinding tu ke apa? Kalau nak ganti. Ya, kalau kata dia rosak dalam, dia pecah kan, kena pecah dinding. Tapi biasanya pipe air ni dia duduk belah luar dinding, dia close dengan plaster luar. Maksudnya resin naik sini kan. Dia duduk dalam 1 inci je dalam ni, dalam ring. Cuma nak tahu laluan pipe dia macam mana, kita boleh check dekat dia punya apa nama ni, stop valve dia. Macam ada macam pili yang boleh control air kan. So laluan pipe dia kita boleh detect kat situ. Pernah juga berlaku kat rumah mertua saya. Pipe belah belakang ni dia pecah. So dinding belah sini kena ketuk lah ni. Tapi kadang-kadang pelik, kenapa pecah kan? Kenapa boleh pecah? Ada jin ke apa kan? Dia pecah tu sebabnya antaranya adalah disebabkan oleh pressure. Air ni dia ada pressure. Itu sebab you all belajar water plumbing, bekalan air bersih kan, dia ada bekalkan air menggunakan gravity kan. Dan kalau you all perasan, you all bangun pagi, pukul 2 pagi, pukul 1 pagi kan, apa nama ni, kalau you all buka air dekat sinki, dia ada bunyi macam pipe tu bergerak kan. Dia ada macam satu vibrate pipe tu kan. Tu dia punya pressure.
So pressure air ni kuat. Sebab apa? Sebab luar rumah kita tu size pipe dia 200 mm. So nak masuk ke rumah kita yang pipe yang lebih kurang 25 mm tu memang power dia pressure dia. So kalau rosak memang tadilah pecah kan. Okey, ada soalan lain tak? Sir, kalau logik ke kalau rumah tu tak ada tangki air? Logik kalau kat kampung ada rumah-rumah yang tangki air tu tak ada, dia guna direct je. Tapi kalau tak ada air, habis lah. Direct tu direct dari mana sih? Direct daripada pipe luar tu masuk ke toilet, ke kitchen, dia terus je masuk. Tapi kalau rumah-rumah sekarang ni ada lagi ke yang tak ada tangki? Ada. Rumah sekarang kena ada sebab tu adalah syarat-syarat lembaga air. Kalau kat Perak, lembaga Perak, dia nak beritahu water tank tu mestilah kandungan dia boleh one day storage. Maksudnya satu hari gunaan untuk toilet. Kalau kata bekalan air terputus, you all boleh guna air dekat tank tu untuk satu hari je. Maksudnya satu hari kegunaan je. The next day dah tak ada air dah. Kenapa dia buat satu hari? Kenapa tak buat sampai 5 hari kan? So pertamanya space lah, satu space. Yang kedua, air kalau kita tak guna dia dalam masa tempoh sehari 2 hari ke atas, dia punya apa tu, Allahu Akbar, chemical, bukan chemical tau, dia punya ubat yang nak matikan kuman tu, dia dah klorin, yes, dia akan tak aktif lah. Maksudnya germs tu boleh aktif dalam air ni. Itu sebab dekat kitchen tak guna air water tank. Kitchen guna air direct sebab kebersihan. Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada, saya stop di sini. Apa-apa pertanyaan tu bolehlah WhatsApp kita. Tapi kalau saya balas lambat tu memang maaf lah. Boleh. Boleh? Boleh. Ada soalan, kita stop. Cuma bila kita buat assignment tu, first tadi tu cara nak buat table, nak buat schedule tu, tengok schematic diagram, dia punya layout pipe tu sampai mana. Kalau boleh lukis dulu. Supaya you all faham. Ada punya, ya? Yang pasal pipe ni dia nak last kita break ke tak dia kan? Tak payah. Tengok je. Ya. Lebih sebanyak tak kisah asalkan you all faham. Saya nak you all faham tu. Dari segi kuantiti yang ada lebihan, nak kira, nak tolak tu, abaikan dulu. Okay. Sir, submission bila? Mungkin nanti saya beritahu petang sekarang. Petang sekarang saya beritahu. Tengok, saya nak tengok dulu macam mana. Nak tengok juga group-group yang ada assignment. You all nak kena submit assignment lain-lain kan. Tengok dulu, tanya dulu Api macam mana. Okay. Mungkin saya bagi seminggu lebih, kat 2 minggu untuk assignment ni. So hari ni ada masa lebih ni, start pukul 12.1 bolehlah tengok dulu. Macam mana nak buat. First buat table dulu. Buat table, selesai table, you all just transfer dia masuk ke Slipshot. Description dah ada dalam nota saya tu. Nota saya letak dekat Google Classroom. Boleh refer kat situ. Tanya apa-apa nak tanya tu boleh tanya saya. InsyaAllah saya reply. So ada apa-apa lagi tak? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada, tak ada apa. Jadi kita stop sini lah dulu ya. Nanti apa-apa boleh tanya saya dekat Google dan dekat WhatsApp. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana rakan yang tak boleh nak masuk tu, saya minta ni lah. Tunggu saya post dekat YouTube. Dia dah ni lah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Assalamualaikum.